Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decide. Saya Razi Ahmad. Untuk saya perkenalkan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Episod kali ini akan membawa anda berkenalan dengan salah sebuah dun yang berada di bawah kuasa Majlis Perbandaran Padawan MPP, iaitu Dun N13 Batu Kitang. Batu Kitang merupakan sebuah kawasan yang strategik kerana dikelilingi kawasan Kuching Utara, Selatan, Samarahan dan juga Bau. Ini menjadikan Batu Kitang kawasan tumpuan yang membawa kepada kepesatan pembangunan di sana. Kawasan Dewan Undangan Negeri atau Dun N13 Batu Kitang baru saja diwujudkan pada tahun 2015, membolehkan ia dipertandingkan buat pertama kalinya dalam pilihan raya negeri pada tahun 2016. Daerah mengundinya meliputi kawasan Arang, Pasar Maung, Haji Baki, Kitang dan Lidah Tanah. Dana ini merupakan keputusan pilihan raya negeri yang lepas bagi Dun N13 Batu Kitang. Pada PRN ke-11 yang juga merupakan pilihan raya sulong bagi Dun ini, kita dapat saksikan pertembungan 5 penjuru di antara calon Low Ker Chiang yang ketika itu mewakili Barisan Nasional, Abdul Aziz Isa bin Marindo mewakili Parti Tindakan Demokratik DAP, Vun Syak Ni daripada Parti Keadilan Rakyat PKR dan 2 calon bebas iaitu Sulaiman bin Kadir dan Othman bin Bojang. Di mana kemenangan berjaya diraih oleh Low Ker Chiang, Wakil Barisan Nasional dengan undian sebanyak 6,466. Di sini kita dapat saksikan bahawa keseluruhan jumlah pemilih berdaftar adalah seramai 17,494 orang, di mana 70.1% daripadanya telah keluar untuk mengundi. Jumlah kertas undi yang ditolak pula adalah sebanyak 135 undi dan Low Ker Chiang menang dengan majoriti 1,840 undi. Low Ker Chiang, seorang yang terkenal dengan personalitinya yang peramah dan lemah lembut. Anak kelahiran Kuching, Sarawak yang berbangsa Cina ini lahir pada 9 Mac 1960 dan beliau merupakan seorang jurutera awam sebelum berkecimpung dalam arena politik.
Selain menjawat jawatan sebagai Adun Batu Kitang, beliau juga adalah pengurusi Majlis Perbandaran Padawan MPP sejak tahun 2010. Baiklah, kita beralih kepada perkembangan di kawasan Dun pula. Kedudukan Dun Batu Kitang yang strategik terletak di kawasan tumpuan kini sedang menyaksikan pembangunan yang sedang rancak dijalankan. Pembangunan di kawasan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sarawak, terutamanya di kawasan bandar. Golongan yang berpendapatan sederhana cenderung memilih untuk tinggal di kawasan perumahan sub-bandar seperti di Batu Kitang. Disebabkan inilah kita dapat lihat banyak projek-projek perumahan, projek jambatan dan jalan raya sedang giat dijalankan. Antara projek yang dijalankan untuk kemudahan penduduk setempat adalah projek naik taraf persimpangan Landeh yang menelan kos sebanyak RM1 juta. Projek ini melibatkan pemasangan lampu isyarat baru untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut yang menjadi laluan kepada kira-kira 8,000 penduduk di sekitar Landeh dan penduduk di lebih 100 buah perkampungan di puncak Borneo untuk ke Bandaraya Kuching. Di Kampung Semeba, Batu Kitang pula, sejumlah RM1.9 juta telah dibelanjakan oleh Kerajaan Sarawak pada tahun 2021 dalam usaha membawa pelbagai pembangunan di kawasan tersebut. Memenangkan kawasan ini dilihat mempunyai potensi dalam sektor pelancongan. Antara projek yang telah siap adalah projek naik taraf Jalan Raya Kampung, sistem saliran serta prasarana sukan padang futsal dan padang bola sepak yang menelan kos RM150,000. Rumah bagi 5 buah keluarga di Kampung Semeba juga telah siap dibaik pulih melibatkan kerja-kerja membaiki bumbung, tandas dan kawasan dapur yang mengalami kerosakan. Selain itu, pembinaan Gereja Seventh Day Adventist dan Gereja Sacred Heart juga telah siap, masing-masing bernilai RM250,000 dan RM50,000 menerusi Unifor atau Unit for Other Religions. Manakala antara pembangunan yang bakal dibina di bawah peruntukan ini ialah bina baru gerai penjajah dan sebuah tadika masing-masing bernilai RM100,000. Di bawah projek kecil luar bandar MRP tahun 2021, sebanyak 80 buah rumah di Dun Batu Kitang akan dibaik pulih untuk golongan B40 di kawasan ini. Setiap unit rumah akan diperuntukkan kos siling RM15,000 untuk kerja penambahbaikan. Peruntukan ini juga termasuk melantik kontraktor tempatan untuk melakukan kerja-kerja menukar bumbung, siling, dinding yang berlubang, membaiki tandas dan mengecat rumah. Untuk rekod, sejak 2017, sebanyak 20 sehingga 30 buah unit rumah telah siap dibaik pulih di bawah peruntukan projek kecil luar bandar penambahbaikan rumah rakyat miskin bernilai RM1 juta setiap tahun. Manakala di bawah projek transformasi luar bandar RTP, Dewan-Dewan Serbaguna di sekitar Dun Batu Kitang telah pun dibina dan dinaik taraf. Antaranya adalah projek pembinaan dan naik taraf Dewan Serbaguna Kampung Batu Kitang bernilai RM100,000, Dewan Serbaguna Kampung Haji Baki dan Dewan Serbaguna Kampung Bukit Pancur. Dewan-dewan ini disediakan untuk kegunaan penduduk setempat dan untuk memudahkan mereka jika berlaku sebarang bencana seperti banjir. Dan untuk pembangunan agriculture, sebanyak 65,000 ekor anak udang galah telah dilepaskan di Sungai Lubok Boyak di Kampung Payamebi, Batu Kitang untuk tujuan pembiakan jangka masa panjang. Sungai ini memang terkenal dengan udang galah dan ikan kaloinya. Projek jangka panjang ini dijalankan kerana anak udang galah akan mengambil masa untuk membesar dan membiak. Projek ini diharap dapat menggalakkan penyertaan penduduk kampung dalam aktiviti memancing udang galah sebagai salah satu cara untuk menjana pendapatan selain meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Dan selain itu, di Batu Kitang mempunyai sebuah lokasi awam iaitu Bamboo Forest yang terletak di Kampung Semeba. Pengunjung boleh merasai pengalaman menyusuri laluan dikelilingi oleh pokok-pokok buluh di sini. Ia antara lokasi pilihan bagi penggemar aktiviti menyusuri hutan atau jungle trekking. Di samping dapat menikmati keindahan alam ketika menyusuri hutan buluh ini, tempat ini juga merupakan lokasi strategik untuk melihat pemandangan matahari terbenam di puncak paling atas di kawasan hutan buluh ini. Dun Batu Kitang merupakan salah satu kawasan dun yang tidak pernah mempunyai masalah gangguan bekalan air. Kejayaan ini adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Sarawak membina loji rawatan air di Batu Kitang.
Loji ini terletak berdekatan Sungai Sarawak Kiri, berfungsi untuk membersihkan air sungai untuk disalurkan kepada penduduk di Bandaraya Kuching dan sekitarnya. Setakat ini, loji rawatan air Batu Kitang membekalkan sekitar 650 juta liter air sehari untuk kegunaan 900,000 penduduk sekitar Kuching. Projek menaik taraf kapasiti Loji 2 dan Loji 4 di Loji Rawatan Air Batu Kitang daripada 95 kepada 200 juta liter air sehari juga sedang giat dijalankan. Selain itu, Lembaga Air Kuching di bawah rancangan Malaysia ke-12 merancang untuk membina sebuah lagi loji rawatan air di Landeh yang keseluruhannya akan menelan kos 1.2 bilion ringgit. Apabila siap kelak, loji-loji ini berupaya untuk menghasilkan 1,184 juta liter sehari sekaligus memastikan bekalan air yang mencukupi untuk semua kawasan di zon selatan Sarawak iaitu dari Kuching sehingga ke Betok. Sekian sahaja mengenai DUN N13 Batu Kitang yang dapat saya kongsikan kepada semua. Saya Raji Ahmad untuk Sarawak Decides.